Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul bin Hasmadi. Dan pada hari ini kami akan membentangkan tajuk filem yang yaitu Polis Want to Jaga. Dan saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Hai, dan saya Muhammad Rizwan. Hai, nama saya William Smith Johannes. Hai, dan saya Muhammad Irfan bin Idris. Dan saya Akmal Kuzairi bin Muhammad Sani. Saya minta abang jangan kacau kerja saya, cara saya. Okey kan? Hei, kau. Sekejap. Ke polis. Sudah mau pulang ke Indonesia. Berapa saya harus bayar? Ada duit saya. Kadang-kadang kita kena buat satu perkara yang kita tak suka tau. Bos punya anggota ada 2 orang dah masuk dekat tempat aku. Tolong settlekan sekali dah. Kau ingat negara ni bapak dia orang punya ke? Kau lagi mana ni? Kau berhenti sekarang. Salah. Kau ni kurang ajar lah, kau macam ni. Kau ni aku tak tahu ulang-ulang ke? Saya mau pulang. Isu utama yang diketengahkan dalam filem Crossroads Want to Jaga ialah masalah rasuah dan integriti dalam institusi penguatkuasaan, khususnya dalam kalangan anggota polis. Filem ini memaparkan bagaimana kuasa yang sepatutnya digunakan untuk melindungi rakyat telah disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Melalui jalan cerita di sepadan Malaysia dan Thailand, kita dapat melihat realiti gelap di sebalik seragam. Ada anggota polis yang terperangkap dalam tekanan hidup, gaji yang tidak mencukupi, dan pengaruh sindiket jenayah. Keadaan ini mendorong mereka untuk memilih jalan mudah, yaitu menerima rasuah. Rasuah dalam filem ini bukan sekadar isu individu, tetapi menjadi masalah sistematik. Ia merosakkan keadilan, memesongkan undang-undang, dan akhirnya menindas golongan yang paling lemah, terutamanya pekerja migran. Golongan ini sering menjadi mangsa kerana mereka tidak berdokumen, tidak dilindungi, dan tidak berani bersuara. Filem ini juga menunjukkan bagaimana budaya rasuah boleh dinormalisasikan. Apabila perbuatan salah dianggap biasa, anggota yang jujur pula dipinggirkan. Watak seperti Zul mewakili suara integriti. Namun dia berdepan tekanan hebat kerana sistem seolah-olah tidak menyebelahi orang yang mahu berbuat betul. Secara tidak langsung, filem ini mengajak kita berfikir bahawa rasuah bukan sahaja merosakkan institusi, tetapi juga memusnahkan kepercayaan masyarakat terhadap undang-undang. Apabila polis sendiri tidak berintegriti, rakyat akan hidup dalam ketakutan dan keadilan hanya menjadi satu ilusi. Melalui isu utama ini, Want to Jaga menyampaikan mesej yang jelas. Integriti adalah tunjang kepada keadilan. Tanpanya kuasa hanya menjadi alat penindasan dan mereka yang lemah akan terus menjadi mangsa. Okey, seterusnya saya akan menghuraikan faktor-faktor utama yang menyumbang kepada isu integriti dan penyalahgunaan kuasa seperti yang dipaparkan dalam filem Polis Want to Jaga. Okay, faktor pertama ialah tekanan ekonomi dan pribadi dalam kalangan anggota polis. Dalam filem ini, tekanan hidup digambarkan sebagai realiti yang sangat sukar dielakkan oleh anggota bawah-bawahan. Seperti contoh watak Hussein sebagai contoh berdepan dengan kehidupan yang sangat sempit, gaji yang rendah dan kos sara hidup yang sangat tinggi. Keadaan ini menyebabkan beliau melihat rasuah sebagai jalan yang mudah untuk survive, dan selain itu terdapat juga babak yang menunjukkan rasuah kecil dianggap biasa seperti mengambil wang daripada pekerja migran atau menjalankan operasi tidak rasmi. Perkara ini menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi perlahan-lahan menghakis nilai integriti dan menjadikan salah guna kuasa seolah-olah satu keperluan dan bukan lagi satu kesalahan. Faktor yang kedua ialah
sistem penguatkuasaan yang lemah dan budaya kerja yang rosak. Dalam filem Polis 1 to Jaga jelas menggambarkan wujudnya budaya kerja yang menormalisasikan rasuah dalam pasukan polis. Anggota yang melakukan kesalahan tidak ditegur, malah dilindungi oleh rakan sekerja. Keadaan ini mewujudkan mentaliti semua orang buat, menyebabkan rasuah dianggap perkara yang sangat biasa. Watak Zul pula mewakili anggota polis yang jujur dan berprinsip. Namun, beliau sentiasa berada dalam dilema dan setiap kali Zul cuba bertindak betul atau mempersoalkan salah laku, beliau dipinggirkan dan ditekan oleh sistem ini. Itu sistem rasuah. Ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem bukan sahaja gagal menghukum pesalah, tetapi turut menghukum mereka yang jujur. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah eksploitasi terhadap pekerja migran yang tidak berdokumen ataupun tiada IC. Dalam filem ini, pekerja migran digambarkan sebagai mangsa utama penyalahgunaan kuasa. Mereka sering dianggap secara tidak adil, diperasugut dan dijadikan sumber keuntungan oleh sindiket dan pegawai polis yang korup, seperti membeli IC. Disebabkan status mereka yang tidak berdokumen, mereka tidak berani melawan atau membuat laporan kepada pihak yang berkuasa. Ada babak yang menunjukkan mereka membayar wang semata-mata untuk dilepaskan daripada ditangkap. Keadaan ini memperlihatkan bagaimana kelemahan sistem dokumentasi dan perlindungan undang-undang menjadikan pekerja migran sasaran mudah kepada eksploitasi. Kesimpulannya, filem Polis 1 to Jaga ini menunjukkan bahwa isu penyalahgunaan kuasa bukan berlaku secara tiba-tiba, ia berpunca daripada tekanan ekonomi, sistem penguatkuasaan yang lemah, dan eksploitasi golongan rentan. Gabungan faktor-faktor inilah yang mencetuskan kitaran rasuah dan ketidakadilan dalam sistem penguatkuasaan undang-undang di Malaysia. Baik, seterusnya saya akan menjelaskan kesan daripada isu utama yang telah dibentangkan sebentar tadi. Isu integriti dan penyalahgunaan kuasa yang dipaparkan dalam filem Polis 1 to Jaga ini bukan sekadar kisah fiksyen, sebaliknya ia mencerminkan realiti sosial dalam sistem penguatkuasaan undang-undang. Filem ini membuka mata kepada penonton tentang bagaimana keruntuhan nilai moral dan dalam kalangan pihak berkuasa mampu memberi kesan besar bukan saja kepada individu, malah kepada keseluruhan masyarakat. Kesan ini berlaku secara berperingkat, bermula daripada kepercayaan awam, penindasan golongan lemah, sehingga konflik dalaman yang menghancurkan jiwa. Kesan pertama ialah keruntuhan integriti dan kepercayaan masyarakat. Apabila anggota polis terlibat dalam rasuah, mereka gagal menjalankan peranan sebagai pelindung rakyat. Jadi, dalam filem ini, operasi polis sering tidak mengikut prosedur dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Akibatnya, masyarakat mulai melihat pihak berkuasa sebagai ancaman, bukannya tempat bergantung harap. Golongan pekerja asing, khususnya yang hidup dalam ketakutan karena tidak berani mendapatkan bantuan polis walaupun ditindas. Keadaan ini menjelaskan bahwa kepercayaan awam yang runtuh akan melemahkan sistem keadilan negara. Seterusnya, kesan kedua ialah penderaan dan penindasan terhadap golongan lemah. Watak Sumiati melambangkan penderitaan pekerja migran yang dieksploitasi, diugut dan menjadi mangsa keganasan oleh sindiket tidak bertanggung jawab. Mereka tidak dapat perlindungan undang-undang yang sewajarnya, malah ada pegawai polis yang korup memilih untuk menutup mata demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Hal ini membuktikan bahwa kegagalan pihak berkuasa menjaga integriti akan menyebabkan golongan lemah terus ditindas. Kesan yang terakhir adalah konflik moral dan tekanan jiwa yang dialami oleh watak Zul, atau lebih dikenali sebagai Husin. Zul berdepan di dilema antara prinsip integriti dan realiti sistem yang rosak dan dipenuhi rasuah. Tekanan daripada rakan sekerja serta budaya kerja yang toksik menyebabkan beliau menanggung beban emosi yang berat. Akhirnya, konflik dalaman ini mendorong Zul untuk mengambil tindakan berisiko demi menegakkan kebenaran, sehingga mengorbankan nyawa seseorang, yaitu Joko yang berperan sebagai anak kepada seorang pekerja warga asing, yaitu Sugiman.
Keadaan ini menggambarkan betapa teruknya sistem yang tidak berintegriti mampu menghancurkan individu yang jujur dan juga berprinsip. Seterusnya, bayangkan jika pihak yang sepatutnya melindungi masyarakat sebaliknya menjadi sumber ketakutan apabila kepercayaan terhadap penguatkuasaan undang-undang terhakis. Kesannya bukan saja dirasai oleh masyarakat umum, tetapi paling teruk oleh golongan yang paling rentan, khususnya pekerja migran. Isu ini bukan sekadar salah laku individu, tetapi mencerminkan kelemahan sistem. Oleh itu, penyelesaian yang dicadangkan perlu bersifat menyeluruh dan mampan. Cadangan yang pertama adalah memperkukuhkan sistem integriti dan pemantauan polis. Mekanisme pemantauan dalaman yang lemah membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa. Oleh sebab itu, kewujudan badan pemantau yang bebas seperti IPCMC perlu diperkasakan agar setiap aduan disiasat secara telus dan adil, tanpa campur tangan pihak berkepentingan. Pada masa yang sama, latihan integriti dan etika profesional perlu dilaksanakan secara berterusan, bukan hanya ketika anggota baru dilantik. Hukuman yang tegas dan konsisten terhadap pesalah pula bukan bertujuan menghukum semata-mata, tetapi sebagai langkah pencegahan dan message jelas bahwa tiada sesiapa kebal daripada undang-undang. Cadangan yang kedua ialah meningkatkan perlindungan kepada pekerja migran. Hakikatnya, ramai pekerja migran hidup dalam keadaan takut dan tidak pasti. Mereka sering menjadi mangsa eksploitasi karena kekurangan dokumentasi dan kurangnya perlindungan undang-undang. Oleh itu, kerajaan perlu menyediakan laluan dokumentasi yang lebih mudah dan telus, pusat perlindungan sementara, serta saluran aduan yang selamat dan bebas. Apabila pekerja migran yakin bahwa mereka dilindungi, mereka akan lebih berani melaporkan salah laku pihak berkuasa atau sindiket, sekaligus membantu membantras jenayah secara lebih berkesan. Cadangan yang ketiga ialah memperkasakan pendidikan kesadaran integriti dan etika penguatkuasaan. Integriti bukan sekadar slogan, tetapi satu nilai yang perlu diterjemahkan dalam tindakan seharian. Program kesadaran melalui bengkel etika, latihan berkala, dan model profesionalisme perlu menjadi sebahagian daripada pembangunan kerjaya anggota penguat kuasa. Penekanan terhadap nilai amanah, accountability, dan tanggung jawab sosial akan membentuk budaya kerja yang lebih beretika, profesional, dan berperi kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, ketiga-tiga cadangan ini saling berkaitan dan perlu dilaksanakan secara serentak. Pemantauan yang kukuh tanpa perlindungan kepada mangsa adalah tidak mencukupi, manakala pendidikan integriti tanpa penguatkuasaan yang tegas juga tidak berkesan. Hanya melalui pendekatan menyeluruh, kita dapat membina semula kepercayaan masyarakat dan mewujudkan sistem penguatkuasaan yang adil, berintegriti, dan dihormati. Inilah hala tuju yang perlu kita ambil jika kita benar komited terhadap keadilan dan kemanusiaan. Sekarang saya akan membentangkan tentang usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak berautoriti dalam menangani isu rasuah, integriti polis dan perlindungan pekerja migran. Pertama, ialah penubuhan Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis atau IPCC. IPCC ini ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai badan bebas yang memantau salah laku anggota polis. Badan ini menjalankan siasatan terhadap aduan rakyat. Contohnya, kes rasuah, penyalahgunaan kuasa, atau pelanggaran etika kerja. Melalui siasatan bebas ini, IPCC dapat memberi syor dan cadangan untuk memperbaiki tata kelakuan anggota polis serta meningkatkan integriti dalam PDRM. Secara tidak langsung, IPCC membantu membina semula kepercayaan masyarakat terhadap pihak polis. Usaha yang kedua ialah program integriti dan latihan anti rasuah oleh SPRM. SPRM bukan sahaja menjalankan tangkapan, tetapi juga melaksanakan pelbagai program pencegahan. Antaranya ialah taklimat integriti, modul pendidikan anti rasuah dan kerjasama strategik dengan PDRM. Melalui program-program ini, anggota penguatkuasa didedahkan kepada risiko rasuah, kesan undang-undang serta cara-cara mengengkang salah guna kuasa dalam tugasan harian. Ini penting untuk membentuk pegawai yang lebih beretika dan bertanggungjawab. Seterusnya, yang ketiga ialah kempen kesedaran hak pekerja migran oleh Kementerian Sumber Manusia. Melalui Jabatan Tenaga Kerja, kerajaan melaksanakan program penerangan, kempen keselamatan serta menyediakan pusat aduan kepada pekerja migran. Tujuan utama kempen ini adalah untuk memastikan hak mereka dilindungi, mengurangkan eksploitasi dan memperbaiki hubungan antara pekerja asing dengan pihak berkuasa. Dengan adanya pengetahuan tentang hak undang-undang, pekerja migran lebih berani tampil membuat laporan jika berlaku penindasan atau pemerasan. Kesimpulannya,
Ketiga-tiga usaha ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan integriti polis, membendung rasuah serta melindungi golongan pekerja migran. Langkah ini bukan sahaja membantu memperbaiki sistem penguatkuasaan, tetapi juga memastikan keadilan dan keselamatan masyarakat terjamin.